Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan majlis pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Nama kitab kita ni Bahrul Madhi, syarah kepada Sunan Mukhtasar At-Tirmizi. Alhamdulillah, pada hari ini 21 hari bulan November 2022, di saat kita masih lagi menunggu siapa yang akan memimpin negara, yang akan jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, kita doalah, banyaklah berdoa, Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah lantiklah, berilah peluang yang memimpin kami ni orang-orang yang baik di kalangan kami. Para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita. Kitab kita ni jilid yang kedua, Bahrul Madhi jilid yang kedua, yang Jawi punya, muka surat 47. Muka surat 47, masalah yang ke-102. Babu ma ja'a fi salatil wusta annaha al-'asr wa qad qila innaha az-zuhr. Bab yang telah datang ia pada sembahyang wusta. Solat wusta ni solat apa? Jadi ulama berbincang tentang nak menetapkan wusta tu solat apa, iaitu solat asar. Mana yang sahihnya seperti dalam hadis ni, solat asar Nabi sebut. Dan sungguhnya kata qil, kita ingat dalam kitab Jawi ni, kalau dia kata kata qil, maknanya ada pandangan kedua. Itu makna kata qil, makna ada pandangan lain, pandangan yang kedua. Dia kata apa? Innaha az-zuhr. Salatul wusta tu solat zuhur. Solat wusta tu jadi solat zuhur. Jadi kita akan tengok nanti perbahasan-perbahasan, kemudian yang dipilihnya atau solat apa wusta itu. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, solat wusta ay al-fadla, maknanya artinya sembahyang wusta, yakni sembahyang yang terpilih. Di kalangan 5 solat tu dia yang paling afdal, dengan sebab-sebab dia tertentu. Maka padanya itu khilaf ulama dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan ulama selepas daripada zaman sahabat. Kenapa jadi khilaf? Patut tak khilaf. Kenapa jadi khilaf? Dia kata punca khilafnya mari daripada mana? Dengan sebab berbagai riwayat hadis mana oleh kerana banyak riwayat. Ada riwayat kata zuhur, ada kata asar. Kita akan tengok 5 waktu ada belaka, ada pandangan. Kata setengahnya sembahyang asar, tanda nombor 1 sembahyang asar. Dan kata setengah sembahyang wusta itu sembahyang zuhur dan lainnya. Jadi ada 2 pandangan, ada 5 ni kita tengok nanti. Maka telah dikeluarkan hadisnya oleh Imam Tirmizi, menunjukkan ia solat wusta itu iaitulah solat asar dengan katanya. Tengok hadis nombor 25 dalam jilid yang kedua ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul wusta salatul asri. Diriwayatkan daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Kata Abu Isa, hadis ini sahih, dan para muhakkik juga menyatakan hadis ini sahih. Patut selesai dah masalah. Dah kata Nabi sebut sendiri salatul wusta salatul asri, intah. Tapi kenapa khilaf? Sebab ada riwayat lain. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi hadis yang kedua, hadis nombor 26,
an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatul wusta salatul asri. Kata dia daripada Samurah bin Jundub, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Kata Abu Isa Tirmizi kata, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Hafsah, Abi Hurairah, Abi Hashim bin Utbah. Dan kata Tirmizi, bermula hadis Samurah ini ialah hadisun hasan. Para muhakkik juga mengatakan demikian. Mana hadis ini hasan. Dua hadis ini sahih lah, sensang. Dan inilah perkataan kebanyakan ulama, mana pandangan. Kalau Tuan Syekh kata dia, sebab dia terjemah akwal ulama, mana ini pandangan ulama. Dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan lain daripada mereka itu. Kata Zaid bin Thabit dan Aisyah. Ini pandangan yang kedua pula, tulis itu. Pandangan yang kedua, kata Zaid bin Thabit dan Aisyah, bermula sembahyang wusta itu iaitulah sembahyang zuhur. Sebab ada tengah-tengah. Dan kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bermula sembahyang wusta itu ialah sembahyang subuh. Intaha. Baik. Apa dia ulasan tentang hadis yang berbeza-beza ini? Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, kata Imam Nawawi, telah bersalahan ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan mereka yang selepasnya, tabi'in, pada sembahyang wusta yang tersebut dalam ayat Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta. Apakah ayatnya, apakah maksudnya? Maka kata satu jamaah, satu kumpulan ulama, salat asar. Setengah daripada mereka yang mengatakan salat asar itu ialah Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud dan Abu Ayyub, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abidah As-Salmani, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, Ad-Dhahhak, Al-Kalbi, Muqatil dan Abu Hanifah. Imam Ahmad, Daud Az-Zahiri, Ibn Al-Munzir dan lain daripada mereka itu radhiyallahu anhu. Ramai ulama yang mengatakan salat wusta, salat yang pertama tadi, salat asar. Kata Tirmizi, inilah pandangan kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Satu. Dan telah berkata Al-Mawardi ini ada kitab dia besar 20 jilid, nama dia Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir. Sekarang ni cetakan Al-Hawi ada, comel-comel cetak. Tuan-tuan, ustaz-ustaz kita yang ada duit tu beli lah. Comel kita Al-Hawi ni. Al-Hawi Al-Mardi dari mazhab kita, inilah mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana sahih hadis-hadis yang menunjukkan bahawa salat wusta itu salat asar. Habis ayat. Katanya, dan hanya sanya telah menas ia atas bawahnya sembahyang wusta itu ialah sembahyang subuh. Kerana beberapa hadis yang sahih itu tiada sampai khabar kepadanya. Dan mazhab Syafi'i menurut hadis sahih, dia kata kalau patutnya ada juga daripada Syafi'i kata subuh. Dia kata boleh jadi hadis tak sampai, kita kata wallahu alam. Dan kata satu taifah, mana sekumpulan ulama, bermula sembahyang wusta itu ialah subuh. Setengah daripada mereka yang dinukilkan mengatakan salat subuh itu iaitulah Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dari kalangan ulama yang kemudian tabi'in, Atha, Ikrimah, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas dan Malik bin Anas dan Syafi'i dan jumhur ashabnya, jumhur ashabus Syafi'i dan lain daripada mereka itu, dia kata apa? Salat subuh. Dua. Dan telah berkata satu taifah, tulis itu nombor 3, ini pandangan yang ketiga. Bermula sembahyang wusta itu salat zuhur. Telah menakal mereka itu akan dia daripada Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, Abi Sa'id Khudri, Aisyah, Abdullah bin Shaddad dan satu riwayat daripada Abi Hanifah,
satu riwayat daripada Abi Hanifah mengatakan solat zuhur. Pandangan yang keempat, dan telah berkata Qabisah bin Zu'aib, ialah maghrib. Dan telah berkata orang lain isya, itu pandangan yang kelima. Dan yang keenam, dan kata qil ialah salah satu daripada 5 waktu yang tiada tentu mana-mana. Salah satu daripada 5 solat tu, salah satunya wusta. Maka kata qil ialah wusta itu sekiranya 5 waktu itu telah menghikayatkan dia oleh Qadhi Iyad, dan kata qil ialah Jumaat. Ada 7 pandangan Jumaat. Tulis kesimpulan daripada Imam Nawawi rahimahullah, dia bawa pandangan-pandangan nak suruh kita dengar. Kenapa ulama berbeza pandangan dalam satu perkara? Kerana sebab masing-masing itu duk cari illah ataupun cari dalil. Dan yang sahih, ini dipanggil tarjih ataupun tashih. Dan yang sahih daripada ini segala kaul daripada pandangan-pandangan illah, kaul 2 kaul sama ada asar atau subuh. Ini hak kuat. Dan yang lebih asahnya, yang lebih kuatnya, lebih sahih lagi, ialah salat asar, kerana beberapa hadis yang sahihah. Sabilah kita, mana kesimpulannya salatul wusta, salatul asri, kerana hadis tadi. Dan bermula mereka yang mengatakan sembahyang wusta itu subuh, apakah hujah mereka? Mereka berhujah dengan bahawasanya datang ia dalam waktu masyaqqah. Mana subuh ni waktu susah, dengan sebab sejuk musim dingin dan sedap tidur dalam musim panas. Sebab musim panas dia subuh awal, kita tengah mengantuk lagi, dan mengantuk dan lemah segala anggota, dan lena segala orang yang lena. Allahu Akbar. Maka ditentukan wusta itu dengan sebab memeliharakan, kerana keadaannya membawa kepada terlepas bersalahan dengan waktu yang lain. Mana subuh ni orang panggil mudah nak terlepas sebab banyak faktor tadi. Dan bermula mereka yang mengatakan sembahyang wusta itu ialah asar, berhujah dengan bahawasanya waktu asar itulah waktu yang berbimbang. Mana berbimbang dalam bahasa lama ni, orang sibuk, orang-orang berbimbang, orang-orang dengan hal kehidupannya dan pencariannya. Orang duk sibuk mencari harta, duk sibuk kerja, kita suruh sembahyang. Dan yang berkata wusta itu hari Jumaat, kalau kata wusta tu solat Jumaat, maka mazhabnya dhaif sangat-sangat, kerana bahawasanya yang dipahamkan daripada wasiat memeliharakan asar dalam Quran itu atasnya hanya adalah ia kerana membawakan terlepas dan tertinggal daripada menunaikannya, dan ini tidak layak dengan Jumaat, kerana seminggu saja bersalah dengan waktu lain. Hari Jumaat ni jarang orang tinggal, sebab hari Jumaat ni hari masjid jadi kecil. Hari masjid kita ni hari lain besar, hari Jumaat jadi kecil. Sebab apa? Sebab penuh. Jadi dia senangnya kita nak suruh kecil masjid kita ni. Buat lagu mana? Mari ramai kecil dah. Tak ada orang mari, besar lah masjid. Ni setengah orang ni tu, ustaz, tolong kempen kita nak besar masjid ni. Kata lo ni besar dah. Kayak kecil warna tak penuh ni. Dia kena waktu dia kata betul. Kalau ikut dimensi tu memang kecil masjid kita, besar masjid ni sebab tak penuh. Baik, apa pandangan pula? Dan mereka yang berkata sembahyang wusta itu sekalian sembahyang 5 waktu, maka ialah dhaif atau salah. Kerana Arab tiada menyebutkan sesuatu bertafsil kemudian diijmalkan. Tak ada. Dia tak mahu detail dulu, lepas tu dia ringkaskan. Biasanya kita sebut tajuk-tajuk tadi bau huraian, itu uslub Arabi. Dan hanya misalnya menyebut ia akan dia ijmal, kemudian tafsil. Ijmal itu secara umum, kemudian detailkan, atau tafsil setengahnya kerana menjagakan atas kelebihannya. Wallahu alam. Jadi para jemaah sekalian, jangan pening, kita belajar hadis ni, ginilah keadaan dia. Kena tahu pandangan, tahu riwayat. Cuma untuk maklumat kita supaya tidak ada kepeningan bahawa salatul wusta pendapat yang sahihnya salatul asri. Selesai ada masalah sebab hadisnya sahih salat asar. Baik para pelajar sekalian, tamatlah satu cerita. Kita berpindah pula kepada masalah lain. Babu ma jaa fi karahiyatis salati ba'dal asri wa ba'dal fajri. Masalah 103, bab
yang telah datang ia pada menyatakan tegahan ataupun larangan sembahyang sunat, kemudian daripada sembahyang asar, dan kemudian daripada sembahyang subuh. Tuan-tuan kena ingatlah para pelajar, waktu larangan solat sunat ni ada 5 waktu yang kita akan hurai nanti. Cuma bab ni dia sebut 2, lepas subuh, selepas asar. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula sembahyang sunat sebagaimana tafsilnya dalam masalah 106. Masalah 106 akan mari lepas ni, larangan-larangan waktu larangan solat sunat tu akan datang, itu telah tertegah pada syarak. Maknanya waktu larangan ni syarak larang kita daripada solat sunat, tertegah dia pada syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 27. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu ghaira wahidin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam minhum Umar bin al-Khattab wa kana min ahabbihim ilayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams wa 'anis salati ba'da al-'asr hatta taghruba asy-syams. Hadisun hasanun sahih. Maksud dianya, diriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, aku telah mendengar bukan daripada seorang, mana ramai. Aku telah dengar ramai dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum, sebahagian daripada sahabat itu Umar ibn Khattab. Dalam kalangan sahabat aku dengar tu Umar. Dan adalah ia salah seorang daripada orang yang lebih kasih mereka itu kepadaku. Mana Umar ni aku sangat sayang kepada dia, sebab dia sahabat Nabi yang besar, orang yang hebat. Dia kata apa? Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah ia daripada sembahyang, kemudian daripada sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Lepas maya subuh tak boleh maya sunat sampai naik matahari. Satu. Dan kemudian daripada sembahyang asar sehingga masuk terbenam matahari sehingga maghrib. Jadi 2 waktu. Kenapa jadi 5? Nanti pecahan dia maghrib. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Abi Sa'id, Uqbah bin Amir, Abi Hurairah, Ibnu Umar, Samurah bin Jundub, Abdullah bin Amru, Muaz bin Afra, As-Sanabihi, Salamah bin Al-Aqwa, dan Zaid bin Sabit, dan Aisyah, dan Ka'ab bin Murrah, dan Abi Umamah, dan Amru bin Ambasah. Berapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis larangan solat sunat selepas subuh dengan selepas asar. Kata Abu Isa At-Tirmizi lagi, bermula hadis Ibnu Abbas daripada Umar ini hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Mana hadis 27 ni sahih. Bukhari pun ada, Muslim pun ada, Al-Um Syafi'i pun ada. Kita kata jelas. Baik para pelajar sekalian, masalah 104, makruh sembahyang kemudian daripada sembahyang subuh dan asar. Maknanya tak boleh kita solat sunat. Kata Abu Isa, dan ialah yakni sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, hadis Ibnu Abbas tadi, itulah pandangan kebanyakan fuqaha dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu nama dia tabi'in, bahawasanya menegah mereka itu akan sembahyang kemudian daripada sembahyang subuh sehingga terbit matahari, dan kemudian daripada sembahyang asar sehingga masuk matahari maghrib. Dan adapun qada, tuan-tuan tanda, kalau kita nak qada salat, segala sembahyang fardu yang luput, maka tiada mengapa disembahyangkan kemudian daripada sembahyang asar dan kemudian daripada sembahyang subuh itu. Maknanya kalau kita waktu lain kita solat sunat, tapi lepas asar, lepas subuh kalau kita nak solat juga, qada. Kalau kita ada tertinggal qada solat, kita qada pada waktu itu. Mana waktu lain tak boleh lah.
Jadi waktu tu waktu solat sunat tidak dibenarkan, maka boleh kita qada. Dalam bab qada baru ni kita dah bincang panjang. Orang ada sunat, orang ada qada boleh maya sunat ke tidak. Dalam siri yang lepas kita dah huraikan khilaf ulama dalam masalah itu. Cuma kita mengambil pandangan yang sederhana pertengahan, boleh salat sunat tapi sekadar yang asas saja. Hak lain itu qada. Kita berpindah kepada masalah 105. Waktu-waktu yang dimakruhkan, mana dilarang akan sembahyang sunat dalamnya. Berapa waktu ada? 5 waktu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, terhimpun dalam beberapa hadis larangan ataupun tegahan Nabi SAW daripada sembahyang sunat. Tanda Tuan Syekh boleh letak nombor siap dah. Yang pertama, kemudian daripada sembahyang asar sehingga maghrib. 1. Yang kedua, kemudian daripada sembahyang subuh sehingga terbit matahari. 2. Yang ketiga, kemudian daripada terbit matahari hingga naik segala. Ingat, maknanya lepas subuh ada 2 waktu. Yang pertama, selepas solat subuh sehingga naik matahari. Naik matahari ni syuruk di takwim kita tak ada tulis syuruk. Itu waktu naik matahari. Bila naik matahari, larangan yang itu menjadi keras. Berarti bapak ini setengah daripada ahli ibadat ni, bila dia tengok jam syuruk tu bunyi, pakat bangun solat lah. Itu waktu larangan keras. Nabi kita larang sebab tengok waktu yang ketiga, kemudian daripada terbit matahari hingga naik segala. Kita nak ukur macam mana dengan galah ni? Nak ukur macam mana? Kalau galah kelapa sawit panjang. Kalau galah buah jambu pendek sikit. Ukur radianya di zaman kita ni dengan jam, minit. Anda duk perhati tengok beberapa pejabat mufti, ahli-ahli falak kita telah mengatakan lebih kurang 12 hingga 15 minit naik segala. Dia laju matahari ni jalan. Jadi kita letak 15 minit lah. Maknanya kalau waktu syuruk 7, tuan-tuan, puan-puan tambah 15 minit lagi jadi 7.15, baru hilang waktu larangan, barulah kita boleh solat sunat menunggu fajar, menunggu apa ni? Tunggu duha tadi. Itu waktu larangan keras. Sebab waktu itu syaitan duduk sujud ke matahari. Waktu yang keempat iaitulah waktu rambangnya hingga gelincir. Jadi waktu rambang hingga gelincir, maknanya waktu selepas solat asar sehingga maghrib 1. Dan yang kelima, waktu kuning-kuningnya hingga masuk matahari. Jadi waktu larangan kerahnya ketika matahari dah kuning tu, nak jatuh maghrib, itu waktu tu larangan keras. Sebab apa? Sebab syaitan dia sujud ke matahari. Nabi sebut dalam hadis matahari itu naik atas tanduk syaitan. Jadi tanduk syaitan naik situ, mana turun pun situ juga. Itu waktu larangan yang terdapat dalam kitab kita ni. Ada satu lagi waktu yang dilarang, iaitulah waktu sebelum zuhur, sebelum solat zuhur. Dia ada sebut nanti. Sebelum zuhur berapa minit itu? Waktu matahari di tengah langit. Itu satu lagi waktu. Baik. Maka telah ijma' umat atas makruh sembahyang sunat yang tiada mempunyai sebab baginya dalam waktu yang 5 itu. Dan telah muafakat mereka itu, muafakat ulama ni, bukan muafakat sekarang ni kuat muafakat ni sehari dua ni. Muafakat ni mula-mula bunyi muafakat, lepas tu tak jadi balah pula macam-macam. Jadi muafakat ni muafakat ulama. Dan telah muafakat mereka itu harus sembahyang segala fardu yang ditunaikan dalamnya. Jadi kalau kita tak sembahyang lagi asar walaupun matahari nak jatuh, solatlah. Dan telah bersalah-salahan mereka itu pada segala sunat yang ada baginya sebab. Sunat dipanggil sunat bersebab. Seperti sembahyang mayat. Mayat baru sapa, matahari nak jatuh, boleh solat. Dan sembahyang tahiyatul masjid. Kita masjid, tahiyatul masjid, mana kita masuk masjid nak maghrib dah, boleh solat.
dan sujud tilawah. Kita duduk lepas asar, kita baca Quran, boleh sujud. Dan syukur. Apa dia syukur ni? Syukur ni, sujud syukur ni kena spontan. Contohnya kita duduk sini nak tunggu maghrib, tiba-tiba anak telefon, abah saya punya permohonan kerja ke apa dia ke lulus. Kita pun Allahu Akbar, sujud lalu. Tak apa. Itu sujud. Kita jangan tunggu ni orang ada ni. Tak apalah, tak sujud lagi pun nanti nak melih kambing. Lah. Sujud syukur ni bila kita dengar berita baik yang kita terima, terus sujud. Itu makna sujud syukur. Spontan ketika itu juga. Dan sembahyang hari raya dan gerhana dan sembahyang mayat. Sembahyang mayat. Dan qada sembahyang yang luput. Maka pada mazhab Syafi'i rahimahullah, dan satu taifah, satu kumpulan daripada ulama, harus yang demikian itu semuanya dengan tiada makruh, tak makruh. Maknanya solat yang bersebab boleh. Dan mazhab Abu Hanifah dan lainnya bahawasanya masuk ia dalam tegah kerana umum segala hadis. Abu Hanifah kata tak boleh. Waktu larangan, tak ada kecuali. Maksudnya tak boleh, artinya waktu larangan itu dilarang, tidak boleh kita solat. Dan mengambil hujah Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan semua ulama yang bersepakat, bermuafakat mereka itu akan dia, dengan bahawasanya sabit ia, maknanya telah sahih ia, akan bahawasanya Nabi SAW qada ia akan sunat zuhur, kemudian daripada sembahyang asar. Nabi kita qada sunat zuhur ya, ba'diyah zuhur tadi dia tak sempat nak solat. Dia qada bila? Lepas asar. Tunggu, masalah ini akan datang dalam masalah 108 nanti insya-Allah. Dan ini soreh tu makna jelas. Pada qada sembahyang sunat yang luput. Kalau begitu, maka solat yang hadirah, maknanya yang tak luput lagi, lebih aula, lebih utama kita boleh solat. Begitu jua segala fardu yang diqadakan lebih aula jua, dan demikian jua sembahyang janazah. Jadi kita fahamlah bahawa solat sunat yang bersebab dibenarkan dalam waktu larangan. Alhamdulillah. Masalah 106, masalah sembahyang yang dimakruhkan sembahyang dalam waktu karahah. Yang tulis tajuk baru ni. Sembahyang yang dilarang pada waktu karahah, apa dia? Wahai saudaraku, telah berlalu masalah 105 itu menerangkan setengah-setengah daripada sembahyang yang dimakruhkan sembahyangnya. Maka ini hendak menerangkan beberapa masalah lagi. Telah tersebut dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah, Al-Fiqh Alal Mazahibil Arba'ah, fiqh mazhab 4. Ada Syiah Sani kali kita. Dia kata apa? Telah berkata ulama Syafi'i, makruh akan sebagai makruh tahrim. Dengar ni, tulis hukum dia kalau solat juga macam mana, dia panggil makruh tahrim. Makruh yang membawa kepada haram sembahyang sunat yang tiada baginya sebab dan tiada tersimpuk ia dalam 5 waktu yang tersebut dalam masalah 105 itu. Sekarang ni Syekh kita nak cuba nak jelaskan kepada kita, adapun sembahyang yang ada sebab baginya, yang ada baginya sebab yang terdahulu atasnya, seperti tahiyatul masjid dan sunat wudu. Kita ambil wudu, kita salat sunat, boleh. Dan sunat tawaf, dan bahawasanya sah ia dengan tiada makruh di dalam segala waktunya 5 itu, kerana ada sebab yang terdahulu ialah tawaf. Jadi sunat lepas tawaf tu kita semaya 2 rakaat. Dan wudu, sunat kita lepas kita berwudu kita solat. Dan masuk masjid, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan la yajlis, mu jangan duduk bila masuk masjid kecuali solat. Dan begitu juga sembahyang yang ada baginya sebab yang menyertainya, seperti sembahyang minta hujan dan gerhana berlaku pukul 6.30 petang, takkan nak tunggu lepas maghrib, habis tempoh gerhana matahari. Dan bahawasanya sah ia dengan tiada makruh jua
kerana ada sebabnya yang menyertainya, iaitulah kemarau dan hilang matahari kerana gerhana. Adapun sembahyang yang ada baginya sebab yang takhir, mana sebab dia ni bukan segera, boleh dilewatkan, seperti sembahyang istikharah, sembahyang minta petunjuk. Nak nikah minggu depan, kenapa nak solat lepas asar? Tunggu lepas maghrib, boleh je. Nak beli kereta, kalau kita kata esok lusa, ada masa lagi. Dan solat taubat, solat taubat tak boleh buat pada waktu larangan, tunggulah naik matahari kat taubat. Maka bahawasanya tiada sah ia kerana takhir sebabnya. Sebab itu boleh ditangguhkan, maksudnya. Taubat ni, taubat dululah. Taubat dengan mulut dulu, dengan hati, dengan istighfar. Kemudian bila berlalu waktu larangan, kita terus solat. Dan diistisnakan, apa makna istisna? Dikecualikan daripada yang demikian itu sembahyang di Makkah. Tulis ni dalam mazhab Syafi'i, solat di Mekah, maka bahawasanya sah ia dengan tiada makruh barang mana waktu daripada waktu karahah. Jadi pandangan ulama Syafi'i kata, di Mekah tidak ada waktu larangan. Tidak ada waktu larangan, boleh je kita solat bila-bila masa. Dan jika ada ia khilaful aula sekalipun, boleh, tapi dia ada khilaf di situ. Aulanya, sepatutnya tak usah solat lah lepas asar, kita pergi tawaf. Tapi lepas tawaf, kalau kita dah sudah tawaf, boleh je kita solat tawaf ba'dal raka'atain tawaf, 2 rakaat solat tawaf tu, sebab jadi bersebab pula. Baik, kita kata apa ni, solat di Mekah ada khilaf. Sebagai ulama kata tak. Mana kau dalil yang kata boleh solat di Mekah tu? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Bani Abdi Manaf, wahai penjaga Kaabah, la tamna'u, mu jangan larang orang nak solat dekat Kaabah ni malam atau siang. Jadi pandangan ini kata, nak olehkan Nabi kata jangan larang, maknanya bolehlah solat dekat Kaabah pada mana-mana waktu. Tapi ulama yang mengatakan tidak boleh, sebab waktu tu waktu larangan. Pernah sekali Sayyidina Umar, dia tawaf lepas subuh. Lepas dia tawaf, dia tak solat, dia terus keluar dan sampai ke bi'r tua, duha di sana baru dia semaya. Kita kata ada khilaf. Sebab itulah ana sendiri memberi taujih ataupun pandangan nasihat pada hari Jumaat haji kita ni. Kita kata lepas subuh, lepas asar tak usah solat, kecuali qada ataupun salat tawaf. Kita buat benda amalannya lain lagi. Tawaf boleh, baca Quran boleh, istighfar boleh, kan? Jadi khilaf tu. Tapi kalau nak solat juga ambil pandangan Syafi'i, kita tidaklah melarangnya, sebab ada pandangan. Baik, itu yang istisna yang pertama, solat di Mekah. Yang kedua, mana pengecualian yang kedua, dikecualikan lagi daripada waktu rambang, waktu tengah hari Jumaat. Jadi waktu lain dia tak sebut tadi, yang 5. Ada satu lagi waktu, astagfirullahaladzim, kita memang terlepas hadis sah. Balik semula ke masalah 105 tadi. Dia kata waktu yang pertama daripada asar hingga masuk matahari, hingga maghrib. Yang kedua daripada subuh hingga terbit matahari. Yang ketiga kemudian terbit matahari hingga naik skala. Yang keempat tadi, daripada waktu rambangnya, yakni waktu dekat zuhur sehingga masuk waktu zuhur. Kalau anda terlepas tadi, kita undur balik sini. Mana waktu rambangnya, yakni waktu nak zuhur, lebih kurang 10 minit lagi nak zuhur, itu dilarang salat sunat kecuali tahiyatul masjid. Kemudian yang kelima, waktu kuning-kuning matahari hingga masuk matahari. Baik, tengok di sini. Kecuali yang kedua, waktu rambang hari Jumaat. Mana waktu tengah hari Jumaat, maka bahawasanya tiada haram padanya sembahyang. Tidak dilarang sembahyang hari Jumaat, tak ada larangan. Hari Jumaat ni mana dalil? Sebab Nabi sebut, siapa sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia bersuci, mandi, kemudian pakai baju comel, kemudian berwangi-wangi, pergi ke masjid, duduk depan, jangan duduk jauh-jauh, ingat daripada sahawal,
dan yusalli, dia salat masya'a, banyak mana dia nak salat sampai imam khatib naik mimbar. Maknanya hari Jumaat tidak ada waktu larangan, boleh kita buat. Hak tak boleh ni mari duk buat tak baca apa satu, tu tak boleh. Hak tak sedap lagi nya mari awal duk tangga masjid jadi pok jaga. Tok email pun tak lantik, AJK masjid pun tak suruh. Tak. Kena ada kawal lah kita. Orang mari awal suruh naik masjid, rugi. Budak-budak suruh kira buat atas motosikal macam-macam. Tengok ni. Ia juga haram sembahyang semata-mata, iaitu kemudian daripada khatib ni, khatib duduk di atas mimbar pada hari Jumaat. Maknanya khatib duduk taqullah ni kita pun payah sunat di depan. La, tidak dibenarkan. Melainkan tahiyatul masjid. Kita baru masuk, ada masyakkah hari ni, uzur, sakit buruk, jalan jam, sampai masjid khatib naik mimbar. Habis kita nak solat ke tak solat? Jawabnya solat. Solat tahiyatul masjid, maka itu boleh. Maka bahawasanya disunatkan dia dengan syarat jangan lebih daripada 2 rakaat. Dan maka jika berdiri hendak mengerjakan rakaat yang ketiganya, nescaya batal semua sembahyangnya. Berat je bagi ni. Mana setakat 2 rakaat ya boleh. Sebab kita kena dengar khutbah. Kena dengar khutbah. Tambah, tulis itu. Tambah daripada Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi, jangan solat depan mimbar. Kalau awak mari lambat, solatlah ujung-ujung masjid luah ke? Tak, maya ujung-ujung ni. Saya nak dengar khutbah, lepas tu marilah dengar khutbah. Mari warak sangat tok imam di sini, dia duduk semaya, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita kata ni terlebih warak ni, mari lambat mari duduk solat sini. Jangan. Solat tepi-tepi. Lebih harmoni suasana tu. Ni dalil ini, tanda pelajar. Dalil ini satu hari Nabi kita sedang berkhutbah, masuk seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk, dia duduk. Nabi kata bangun, solat. Nabi khutbah suruh bangun. Ini setengah orang ni, kalau ustaz dia mengajar, dia masuk pakai duduk, tak solat tahiyatul masjid. Kenapa? Ustaz kata solat tu sunat, dengar dia mengajar wajib. Kita kata awak mengajar apa siapa juga wajib kita mau nah tu. Nabi tengah khutbah ni wajib dengar. Pun Nabi suruh solat. Takkanlah kuliah kita lebih besar daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita ambil masalah yang terakhir. Masalah 107. Masalah sahabat Nabi kasihkan sahabat. Tengok tu. Ibnu Abbas kata, orang yang aku kasih, paling aku kasih dalam kalangan riwayat rawat ni Umar radhiyallahu anhu. Wahai saudaraku, dalam hadis pada masalah 103 itu menyebutkan bahawa Abdullah bin Abbas telah berkata, Sayyidina Umar Al-Khattab itu seorang daripada sahabat rapat bagi Nabi dan mertua Nabi yang amat dikasihi oleh dia. Jadi Umar ni orang yang paling aku sayang kali, Umar. Maka kerana apa Sayyidina Umar itu kasih kepadanya? Kenapa dia sayang? Al-jawab adalah Sayyidina Umar bin Khattab pada masa ia menjadi Amirul Mukminin sangatlah dipermuliakannya. Jadi waktu Umar jadi khalifah, dia muliakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni budak lagi, muda lagi. Itu kerana adalah Abdullah bin Abbas seorang sahabat Nabi yang muda, yang cukup besar alimnya. Orang muda ilmu banyak. Dan dialah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, berilah olehmu akan dia cukup harta, cukup harti pada agama. Maknanya cukup faqih. Tulis harti itu. Maknanya ya Allah, Allahumma faqihhu din, berilah pengertian, kepahaman, ilmu yang faqih dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan akan dia ilmu tafsir Quran. Karena itu Ibn Abbas ni terkenal dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ulama umat ini pakar dalam bidang tafsir. Maka dengan sebab doa Nabi itu, sudahlah ia sebesar-besar alim sahabat
Padahal ia berumur 13 tahun. 13 tahun. Anak kita beringuh lagi tak lakukan. Ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kerana alimnya itu sentiasa diduduki oleh Amir Mukminin Sayyidina Umar di sisinya. Kalau ada majlis, Umar panggil Ibnu Abbas duduk sini, duduk belah aku ni. Oleh kerana mengguna pengetahuannya dan pikirannya, maka tiada suatu perkara atau masalah ditanyalah akan dia, hingga setengah daripada sahabat-sahabat muda yang lain berkata, mengapalah engkau ya Amir Mukminin dudukkan dia dekat denganmu? Kenapa awak masuk Ibnu Abbas dalam majlis ni? Ni majlis orang kibar-kibar, orang tua-tua, orang hebat-hebat. Ni budak masuk kenapa? Sedap dia. Ada orang tanya Umar lah. Dan beberapa daripada sahabat Rasulullah boleh duduk di sini kau. Jadi ada lagi orang muda-muda, kenapa tak panggil? Maka jawabnya, Umar jawab, marilah padukan siapa lebih ilmu. Mari tanya soalan kepada Ibnu Abbas, nak tengok siapa dia lebih pandai. Orang tua pandai ke budak ni pandai? Maka siapa yang lebih pada ilmunya, maka ialah yang lebih aula berhampiran denganku. Siapa dia pandai, mari duduk belah aku ni, supaya segera aku dapat apa buah faedah hukum Allah dan Rasulullah sallallahu daripadanya. Tujuan Umar tak dekat ni, tujuan apa? Mudah nak tanya. Sahih Ibnu Abbas? Sahih? Betul? Ada pandangan lain? Jadi dia mudah nak tanya. Maka inilah sebab berkata Ibnu Abbas dalam hadis pada masalah itu, Ibnu Abbas kata apa tadi? Dia declare bahawa minhum wa kan man min ahabbihim ilayya. Orang yang paling aku sayang sekali Umar. Sayyidina Umar itu sungguh yang kasih kepadanya, radhiyallahu an Ibnu Abbas wa an Umar wa an jami'is sahabah. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan bincang lagi dalam masalah 108, babu ma ja'a fi salati ba'dal asri. Ini gaya Tirmizi. Tirmizi ni mula-mula dia bawa hadis larangan salat lepas asar. Hadis yang akan datang ni insya-Allah dia bawa hadis Nabi kita salat lepas asar. Macam mana kita nak taufik antara hadis? Sepatutnya kita tamatkan satu perbincangan ni dalam satu masa. Tapi perbincangan dia ni 2 muka surat, jawabnya pukul 9 tak habis lagi. InsyaAllah kita akan jumpa dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.